La 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 la. Aku solat 5 waktu sehari. Semalam subuh, zuhur dan asar. Maghrib juga isya. 1, 2, 3 mari solat. Kalau kau tak nak diazab di akhirat, kita solat. Allah sayang sangat, kita akan selamat. Kawan, salat berjemaah 27 darjat. Jangan kau tak buat, kita wajib salat. Jangan seronok sangat, kiamat pun dah dekat. Kau belum terlambat. Kawan, ayah ajak solat, kau kata kau penat. Ibu suruh solat, kau kata dah buat. Allah maha melihat, malaikat mencatat, kau kan kena sebat. Allah, aku janji aku takkan tinggal solat. Aku janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran pertama, bahagian ibadah. Tajuk hari ini iaitu solat jamak dan solat qasar. Okey, sebelum kita belajar, kita tengok dulu apa objektif tajuk kita pada hari ini, iaitu yang pertama menyatakan erti solat jamak. Yang kedua, menyatakan jenis solat jamak. Okey, kita tengok di sini ada perbualan. Okey, Ustazah bacakan. Ayah, sekarang sudah masuk waktu solat. Di mana kita hendak menunaikan solat? Kita akan berhenti di kawasan rehat yang ada surau. Oleh kerana kita dalam musafir, kita boleh jamak dan qasarkan solat kita. Apakah maksud solat jamak dan qasar, ayah? Solat jamak bermaksud menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Solat qasar pula ialah memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey, seterusnya kita tengok info. Musafir ialah perjalanan jauh yang melebihi 90 km dalam satu hala. Okay, kena ingat ya, satu hala. Musafir ni maksudnya perjalanan 90 km tu yang dimaksudkan ialah perjalanan satu hala. Okay, seterusnya kita tengok pula konsep solat jamak dan qasar. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hamba-Nya melakukan ibadah kepadanya, bukan untuk menyusahkan dan merumitkan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perintah agama-Nya supaya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Justru Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada orang yang bermusafir menunaikan solat fardu kerana di dalam perjalanan biasanya mereka menghadapi pelbagai kesukaran, kerumitan dan kepenatan. Ini adalah sebab kenapa Allah mengharuskan kita untuk menunaikan solat secara jamak dan qasar, iaitu memberi kemudahan kepada orang yang dalam musafir untuk menunaikan ibadah solat. Okey, seterusnya kita tengok dalil solat jamak. Apa yang dimaksudkan dengan dalil? Dalil maksudnya bukti. Bukti yang menunjukkan kita harus menunaikan solat secara jamak dan qasar. Okey, kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adz radhiyallahu anhu. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Fakana yusalli az-zuhra wal 'asra jami'a wal maghriba wal 'isya'a jami'a. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Muaz berkata, kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk
maka baginda menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak dan menunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak. Okey, jadi di sini menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad SAW sendiri yang menunaikan solat secara jamak. Jadi kita berpandukan dalil ni, maka kita diharuskan untuk solat jamak. Okay, seterusnya kita tengok pengertian solat jamak. Solat jamak ialah solat yang dihimpunkan di dalam satu waktu, iaitu yang pertama solat zuhur dan dengan asar, yang kedua solat maghrib dengan isyak. Okay, ini adalah dua solat yang diharuskan kita untuk jamak. Okay, dia dah tetapkan solat zuhur mesti dengan solat asar, solat maghrib mesti dengan solat isyak. Jadi kita tak boleh nak jamakkan solat zuhur dengan maghrib ke ataupun asar dengan isyak ke, tak boleh. Jadi ini ya dua solat yang ditetapkan untuk kita solat secara jamak. Okay, seterusnya kita tengok hukum solat jamak. Hukum solat jamak ialah harus. Okay, orang musafir boleh memilih solat fardu ketika mengikut waktu atau melakukan solat fardu secara jamak. Okey, jadi orang musafir ni Allah bagi pilihan sama ada dia nak tunaikan solat secara biasa mengikut solat fardu ataupun menunaikan solat secara jamak. Okey, seterusnya info. Solat subuh tidak boleh dijamakkan dengan mana-mana solat yang lain. Jadi solat subuh solat je seperti solat biasa. Okey, seterusnya kita tengok jenis solat jamak. Solat jamak terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama solat jamak takdim, yang kedua solat jamak takhir. Okay, kita tengok dulu jamak takdim. Apa dia jamak takdim? Iaitu menghimpunkan solat yang kedua dalam waktu solat yang pertama. Okay, contoh. Solat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Solat maghrib dan isyak dilakukan dalam waktu maghrib. Okey. Jadi contohlah waktu maghrib dan isyak. Maghrib adalah waktu yang pertama, isyak adalah waktu yang kedua. Maka dalam solat jamak takdim, solat isyak dikerjakan dalam waktu maghrib sebab waktu maghrib adalah waktu yang pertama. Okey, ini adalah solat jamak takdim. Solat yang dikerjakan dalam waktu yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah jamak takhir. Apa dia jamak takhir? Iaitu menghimpunkan solat yang pertama dalam waktu yang kedua. Kita tengok contoh. Solat zuhur dan asar dilakukan dalam waktu asar. Ini waktu yang kedua. Okay, solat zuhur dengan asar, zuhur solat pertama, asar solat yang kedua. Okay, jadi dalam jamak takhir, solat dikerjakan dalam waktu yang kedua. Okay, begitu juga dengan contoh yang kedua, solat maghrib dan isyak dilakukan dalam waktu isyak. Maghrib, kita solat maghrib dalam waktu isyak. Itu waktu yang kedua. Okay, saya harap anak-anak dapat faham berkenaan dengan solat jamak dan solat jamak takdim dan jamak takhir. Okay, seterusnya kita tengok syarat-syarat sah jamak takdim dan jamak takhir. Okay, syarat-syarat jamak takdim, kedua-dua solat dilakukan mengikut turutannya, iaitu mendahulukan solat yang pertama. Okay, contoh,
melakukan solat zuhur dahulu diikuti dengan solat asar dan melakukan solat maghrib dahulu diikuti dengan solat isyak. Okay, solat yang pertama dulu ya. Okay, seterusnya. Yang kedua, berniat jamak solat. Yang kedua dalam solat yang pertama. Okey. Jadi semasa kita solat yang pertama, kita hadirkan niat kita dalam hati solat secara jamak. Okay, seterusnya kedua-dua solat dilakukan berturutan pada masa yang sama. Tak boleh selang-selang waktu yang lama untuk tunaikan kedua-dua solat ni. Syaratnya mesti berturutan. Okay, seterusnya masih dalam musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Okey, pastikan semasa kita menunaikan solat jamak, pastikan kita masih lagi dalam musafir. Okey, seterusnya kita tengok pula syarat-syarat jamak takhir. Yang pertama, berniat solat jamak takhir dalam waktu solat yang pertama. Okay, contoh, berniat dalam hati, aku akan menunaikan solat zuhur dalam waktu asar, atau aku akan menunaikan solat maghrib dalam waktu isyak. Okey. Seterusnya, masih dalam musafir sehingga selesai mengerjakan kedua-dua solat. Sama juga macam syarat jamak takdim tadi. Mesti masih lagi dalam keadaan musafir apabila kita mengerjakan solat secara jamak. Okey. Setakat itu sahaja untuk pelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tugasan untuk solat jamak. Kamu boleh tengok soalan kat sini. Jawab soalan berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan solat jamak? Yang kedua, nyatakan jenis-jenis solat jamak. Terangkan dengan jelas. Dan yang ketiga, senaraikan solat-solat yang boleh dijamakkan. Okay, tugasan kamu ni kamu kena buat dalam buku tulis kelas agama petang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Selamat menjawab.